makhluk ini sesuatu pada segala pekerjaan. Nah, bagi makhluk ni tak ada sesuatu daripada pekerjaan. Makna kata makhluk ni tak boleh nak pandai apa-apa saja di akhirat nanti. Malaikat tunggu izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk daripada nabi-nabi ataupun orang soleh yang musyafaat ataupun minta permohonan daripada Allah. Tu makna katanya, dan tiadalah bagi seorang daripada makhluk ini sesuatu pada segala pekerjaan. Makna makhluk ini tak boleh masuk campur dan tak boleh pandang urusan Allah. Malaikatnya tunggu izin Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka untuk dapat syafaat daripada nabi-nabi mereka ataupun daripada orang-orang saleh untuk syafaat kepada mereka. Tu. Dan adalah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 5 syafaat, ada 5 permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi Nabi Muhammad ni ada 5 permohonan. Dah 5 permohonan, 5 syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama 5 syafaat hak Nabi, hak Allah Taala izin ke Nabi boleh syafaat dan boleh melepaskan akan umat saat itu daripada siksa Allah, daripada berdosa tak ada kena siksa ni. Ada 5 permohonan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok. Pertama syafaat Nabi ni, syafaat Nabi. Permohonan Nabi kepada Allah Ta'ala. Apa syafaat Nabi? Pada padan mahsyar. Nah, ketika makhluk-makhluk dan pula hamba-hamba Allah daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam duk susah di padang mahsyar. Duk susah pada mahsyar, duk berdiri cacah di pada mahsyar. Setengah-setengah ni duk tengah panas klik dah. Siapa berpeluh turun gerak dah, peluh saat ni mengalir dah. Siapa ke kaki, siapa ke dalam tanah, siapa dah duk berdiri cacah di pada mahsyar, tidak ada teduhan. Dah. Maka ketika tu Nabi tu pergi kenalkan umat dia, kenalkan hamba Allah dan kata umat dia, Nabi syafaat ketika tu heret dia mai duduk di bawah bayang ni masalah. Ataupun dia ni payah nak lepas daripada dosa dia, nak lepas daripada silap dia, maka Nabi mari tolong dia, bantu dia, mintakan permohonan kepada Allah, minta lepas daripada dosa dia ni. Dan dinamakan dia akan syafaatnya pada mahsyar ni. Syafaat Nabi di pada mahsyar ni nama apa dia? Dipanggil, digelar Asy-Syafa'atul Kubra. Baca itu tu. Dinamo Asy-Syafa'atul Kubra ataupun nama selaginya Asy-Syafa'atul Uzma. Wah itu. 2 nama. Asy-Syafa'atul Kubra, hak musannif sebut sini. Dan sebuah kitab lagi ataupun kitab yang lain panggil Asy-Syafa'atul Uzma. Dinamakan syafaat al-uzma, yang paling agung dan paling besar sekali. Kerana pada mahsyar tak ada siapa yang boleh syafaat waktu itu. Sebab apa syafaat Nabi tika ni panggil besar? Syafaat Nabi tika dipanggil teragung. Kerana nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala tak izin kepada mereka untuk syafaat umat-umat mereka. Malaikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sore ya Allah Taala peluang, ya Allah Taala izin kepada Nabi boleh syafaat kepada umat-umatnya. Wah itu. Sebab apa boleh panggil 2 ilat? Ilat pertama sebab apa panggil Asy-Syafa'atul Uzma. Badan Nabi. Kerana nabi-nabi yang lain daripada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala tak izin pada mereka nak minta permohonan untuk lepaskan hamba dan pula umat mereka daripada dosa dan siksa Allah Taala di pada mahsyar. Satu sebab tu Nabi dapat Asy-Syafa'atul Uzma ataupun Asy-Syafa'atul Kubra. Duanya ilat yang 2. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam
pada ketika dunia Nabi tak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala tetengah minta permohonan nak kepada kemewahan dunia ataupun minta apa saja, tak seperti nabi-nabi yang lain. Nabi Adam pernah minta pada Allah, Nabi Nuh pernah minta pada Allah, Nabi Idris pernah minta pada Allah, tapi Nabi kita seorang tak pernah minta pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala wi asy-syafa'atul kubra. Tengok. Yang disebutkan dia akan asy-syafa'atul kubra. Perhati ngedok nerawi. Dinamakan dan disebut dan dinyatakan gitu. Syafa'atul kubra nak yang disebutkan dia dan dinyatakan dia dan diterangkan dia akan asy-syafa'atul kubra oleh musannif. Mana musannif sebut? Yakni pada sahifah 19. Faedah. Yakni pada muka 19, pada tengah-tengah daripada sahifah mana Nabi nak? Musannif kata dan penghulunya, penghulu kita Nabi Muhammad mempunyai syafa'atul kubra. Hati musannif kata situ tu. Tulis dia. Yang disebutkan dia dan dinyatakan dia oleh musannif pada muka 19, pada perkataan musannif katanya dan penghulunya yang mempunyai syafa'atul kubra. Itu musannif sebut dah. Dan iaitu syafa'atul kubra hak Nabi Muhammad ni. Ada syafa'atul kubra ni. Syafa'at nyo Nabi. Permohoni nyo Nabi. Minta pertolongi nyo Nabi. Bagi segala makhluk Zaidi. Bagi segala makhluk. Nabi kita yang boleh dah tolong. Segelia bagi makhluk. Bukan khasnya le tengok sini. Bukan ketentuan bagi umat Nabi saja dah. Umat Nabi tu cerak dah. Tapi Allah Ta'ala peluang pada Nabi. Nabi boleh nak tolong siapa-siapa dia. Daripada makhluk-makhluk. Daripada maknya. Walaupun manusia itu, makhluk itu bukan daripada umatnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala peluang kepada Nabi SAW. Boleh syafaat kepada mereka. Pada masyarakat. Tuan anak. Maknanya iaitu syafaatnya syafaat Nabi. Permohonan Nabi. Bagi segala makhluk. Makna segala makhluk. Yakni lain daripada umat Nabi pun Nabi boleh syafaat. Wajah. Lain daripada umat Nabi. Maka Nabi pun Allah Ta'ala izin boleh syafaat. Mana syafaat bagi segala makhluk? Pada padang mahsyar. Pada mahsyar. Kenapa syafaat Nabi ni, permohonan Nabi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi seluruh makhluk, bagi sekalian makhluk saat itu? Supaya dilepaskan sekaliannya. Sekalian makhluk saat ni. Lepas daripada siksa. Daripada kesusahan. Sini seolah-olah seksa dah. Tak ada masuk neraka gini. Seksa ke apa? Seksa duduk pada masa ni. Seolah-olah seksa menepati seksa dah. Bukan neraka lagi. Daripada seksa berpanjangan. Jadi panjang, mudah. Orang panggil muddatan tawilah. Masa yang berpanjang. Panjang berdiri pada padan itu. Berdiri pada padan saat ni tak ada krisi. Supaya kita duduk 40 semua terdiri panas-panas ada khidmah. Lepas tu dia mau cedek krisi. Tak boleh duduk. Tapi pada masyarakat ni duk diri cancel orang berjuta-juta. Beriuk-riuk, meliung-meliat dah. Pakat duk diri cokong situ. Tunggu apa? Tunggu nanti nak timbang amalan. Lepas tu timbang sore. Lama ke start? Tak ada kena kecek. Sore ni amalan kebajikan kira habis. Malaikat kira hitung tak tanah racau. Kira amalan kejahatan masa dia hidup tahun. Mik daripada umur 15 sampai 70 sampai 80. Kira habis. Sore panjang tak? Oh panjang tunggu. Maka tunggu berdiri di pada masyarakat ni seolah-olah azab juga weh.
Maka siapa dia jamin, siapa dia minta permohonan pada Allah, minta Tuhan lepas dia dengan cepat-cepat, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada berdiri yang panjang pada mahsyar itu, syafaat ni namanya yang besar ini. Yang besar ni syafaat Nabi. Mau ni duk diri caca nanti tunggu dah. Mari kita debeh mai dulu. Misalnya debeh Nabi kan. Ayo kenal umat ya, mari. Duk tunggu caca ni, nak biar dulu. Maka malaikat tak naraca, takkan masalah apa timbang pas sorang-sorang. Kamar dia nak sapa dia tu beribu-ribu berjuta. Nabi kenal dia heret mari. Nah, timbang dulu pada orang. Ni orang panggil peluang bagi seorang dan pula Nabi kenal dia, Nabi heret ia tu boleh mari permohonan kepada Allah Taala. Pas tunggu tu, orang beribu-ribu berjuta-juta pas sorang, tapi Nabi kenal dia, Nabi heret ia mari. Ni perlu ni. Patut syafaat tika ni yang amat besar untuk lepas seorang daripada berdiri bercacat, berdiri panjang ni di padang mahsyar. Kamu ada syafaat ni, nama syafaat yang besar ini ditentukan, dikhususkan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jua. Masalah ni ditentu bagi Nabi kita saja weh. Nabi lain tak boleh pandai. Tuhan tak izin. Sebab dia kata dah, man dhallazi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Mereka yang mensyafaatlah di sisinya. Di sisi seorang, di sisi bantu tu, mereka yang minta syafaat, yang minta permohonan di sisinya, di sisi mereka tu illa biizni, malaikat dengan izin Allah. Kalau Tuhan tak izin bagi mereka yang minta syafaat, Tuhan tak izin, tak sah kaca, tak boleh. Maka syafaat di pada mahsyar dikatakan syafaat yang paling hebat, yang paling agung. Dan Allah Ta'ala izin bagi Nabi seorang yang boleh syafaat tika ni. Nabi lain, dia mau pergi cari tu ada kata nafsi. Pergi cari Nabi Nuh. Nabi Nuh kata nafsi. Hari ni Allah Ta'ala larang aku tak boleh syafaat pada umatku dan orang lain. Macam Nabi seorang ya. Nabi ada tu nafsi. Nabi Nuh tu nafsi. Oh tolonglah Nuh syafaat pada kami. Tak boleh, Tuhan tak izin hari ni padaku syafaat padamu. Malaikat Nabi seorang ni iaitu kedebel Nabi Muhammad. Dan syafaat yang kedua, syafaat Nabi bagi ahli syurga supaya dimasukkan mereka itu ahli syurga kepada syurga. Nabi boleh permohonan. Kalau lambat duk tunggu di padang mahsyar, masuk di titik sirat itu tu. Lakah titik sirat. 3 cokek ataupun 3 apa orang panggil 3 cekok tu. Nak masuk syurga saat ni tu lambat weh. Duk lekat teh situ dah. Lepas tu lambat nak masuk syurga, Nabi boleh syafaat pula situ. Nabi boleh permohonan daripada Allah Ta'ala untuk ahli syurga nak masuk kepada syurga bagi mereka. Lepas tu, dan yang ketiganya, 3 daripada syafaat Nabi. Syafaat Nabi bagi orang yang berdosa daripada ahli tauhid yang telah dimasukkan mereka itu ke dalam neraka. Ahli tauhid. Apa ahli tauhid? Yakni orang ada mengucap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gi masuk neraka. Gi masuk neraka. Lepas tu Nabi ada kuasa boleh permohonan daripada Allah. Orang mukmin yang mengucap la ilaha illallah yang masuk neraka, Nabi boleh ambil dia, boleh minta pada Allah, permohonan pada Allah, minta waktu baik orang ni ya Allah daripada nerakanya. Nabi boleh syafaat daripada ahli tauhid, ahli yang mengucap la ilaha illallah, keluarnya daripada neraka. Itu syafaat Nabi. Dan yang keempat bagi syafaat Nabi. Syafaat Nabi bagi ahli syurga supaya diangkatkan darjat mereka itu pada syurga. Orang ni duduk dalam syurga dah. Tapi nak angkat darjat supaya terima ni jadi kita apa?
Jadi boleh dah, jadi sedadu dah. Tapi nak akak derjat dulu jadi pukat ataupun jadi pukang. Lepas tu nak akak kepada pukat. Lepas dah pukat nak gawa. Tobo masalah. Lepas tu ahli syurga. Ya duduklah syurga dah. Tapi duduk syurga Jannatul Na'im masalah. Ataupun duduk Jannatul Gawa, Jannatul Khudi. Lepas tu Nabi tu boleh syafaat nak akak dia ni sebab ia amalan molek. Dia selawat tah Nabi tu banyak. Nabi permohon ni pada Allah Ta'ala. Nak wi orang ni darjat yang naik pada mana? Kepada syurga Jannatul Firdaus masalah. Nabi kuasa permohon ni nak syafaat ahli syurga. Nak akak darjat mereka wi tinggi lagi. Deh. Dan pula yang kelima. Kelima syafaat Nabi. Syafaat Nabi. Bagi siapa weh? Syafaat Nabi. Bagi seorang daripada kufar yang di dalam neraka supaya diringankan siksanya, siksa kufar ataupun siksa orang kafir. Mana? Dan iaitu Abu Talib. Abu Talib ni orang kafir ni. Pak darah Nabi. Lepas tu pak darah Nabi ya kafir sebab Nabi hajak yang masuk Islam ya tak saya masuk. Nabi kata, ya ammi, aslim, la abba ta'muh. Nabi tak aslim, kul la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, tuflihun, tuflih, engkau bertuah. Ya takut ta'muh Muhammad. Kenapa Abu Talib, pak darah Nabi tu, tak taufik hidayat dia. Dia duk saya krisi besar di tepi Baitillah. Ya dulu kalau kita baca sejarah, tepi Baitillah tu ya ada krisi besar. Lepas tu khisi besar tu siapa ia boleh duduk? Orang boleh duduk Abu Talib seorang. Belum pada Abu Talib, chair bagi Nabi. Abdul Muttalib. Lepas tu khisi besar yang ada tepi Baitullah ataupun tepi Al-Ka'batul Musyarrafah. Yakni Abu Talib ataupun chair Nabi Abdul Muttalib. Apabila ada masalah di dalam kota Mekah, maka Abdul Muttalib ataupun Abu Talib, pak darah Nabi ni, yang naik duduk takhisi tu. Nak takhis itu sebagai nak selesaikan urusan dan pula masalah di dalam kota Mekah. Dia seorang boleh duduk takhis itu. Kemudian apabila Nabi hajak dia masuk Islam, dia tak saya masuk. Dia saya khisi itu. Saya pada pengkat dia boleh duduk takhisi. Saya pada martabat dia kepada qadar dia pada martabat dia. Sebab dikunjungkan oleh kafir Quraisy. Ya saya apabila kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kena turun pada khisi. Tak boleh duduk tak khisi dia. Sebab dia saya. Apabila saya, dia tak jangan kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Payah mati. Apabila Abu Talib mati, Nabi menangis, teriak Nabi sani air mata, yak gapo, yak mengalir sampai basah janggut Nabi. Nabi tahu nak buat mana. Tapi Nabi syafaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi buat agama tak dunia. Nabi ambil aliyo yo. Ni. Nabi ambil aliyo dia, lomo tah pala pak saudara yo, lomo aliyo yo, lomo di pala pak saudara, lomo, su sapa kaki. Apabila lama sampai masuk kaki, katanya ulama, Abu Talib ni lah orang yang paling ringan azab sekali. Kenapa? Kerana Abu Talib sebab Nabi syafaat, Allah Ta'ala terima juga syafaat Nabi. Abu Talib tu tak ada tak lah dengan kau betul-betul. Tapi Allah Ta'ala suruh malaikat ambil bara api tak di tapak kaki. Ambil bara api tak tapak kaki, apabila panas bara api, ia gelegak otak, ia geluk. Dengan sebab panas bara api di tapak kaki. Ni nak yang kata, orang yang paling ringan ni sebuah azab. Sebab apa? Sebab syafaat Nabi kepada orang kafir. Ni 5 syafaat ni tengok dah. Padahal segala rasul berkata mereka itu, rasul-rasul, nafsi, mung, aku. Pasal mana kita? Nafsi, bahasa Jawi kata nak? Diriku. Yakni mung cara mung, aku cara aku. Mung buat carilah, aku bergaduh abalaku dan pula masalah
Kebaikanku, kebajikanku, mung saat ni tu bergaduhlah kebajikanmu dan kebaikan. Mung aku, nafsi, diri aku, dirimu mung. Makna tak aku nak pandang nak dirimu tak leh, nak pandang amalanmu tak leh, nak pandang di segi silapanmu tak leh, aku nak pandangmu tak leh, mu nak pandang diriku pun tak boleh. Ni kata rasul-rasul terhadap orang-orang yang ada di pada masyarakat. Ha, tengok. Ada yakni diriku dan berkata mereka itu akan yang dimakan itu pada ketika pergi segala makhluk minta tolong. Semua makhluk minta tolong, tak ada kata nafsi. Tak ada saat ni tu orang minta tolong kata nafsi. Orang minta tolong Nabi Nuh kata nafsi. Minta tolong daripada mereka itu rasul-rasul syafaat. Minta kepada rasul minta syafaat, maka mereka kata nafsi. Supaya dapat kemenangan. Gapo kemenangan? Supaya dapat kesenangan. Tu kesenangan tak apa tu. Supaya dapat kesenangan segala makhluk daripada panjang masa mauqif. Mauqif dengan mahsyar tu lah tu dia panggil tafannum fil ibarah. Faham tak? Pada ketika pergi segala makhluk kepada rasul-rasul, pada nabi-nabi, minta tolong. Makhluk pergi semua pada nabi, pada rasul minta tolong. Daripada mereka itu rasul, syafaat. Minta rasul tu memohoni kepada Allah, minta lepas mereka daripada azab di masyarakat ni. Supaya dapat kesenangan segala makhluk daripada panjang masa mauqif. Mana masa mauqif? Yakni masa di pada mahsyar. Mauqif dengan mahsyar hak tulah. Hak tulah. Mahsyar satu tempat yang dihimpun. Tak molek. Sebab apa panggil mahsyar? Yakni tempat dihalau oleh malaikat kerana disuruh oleh Allah himpun mereka duduk di satu tempat nama mahsyar, tempat yang dikupur oleh Allah di satu tempat. Panggil mauqif apa ke ilat? Panggil mauqif sebab semua manusia kubik keluar daripada alam barzah, keluar daripada kubur, semua mereka pergi berhenti di pada itu. Sebab tu panggil mauqif. Ilat tu lain-lain. Sebab apa panggil mahsyar? Mahsyar sebab tempat yang dikupur oleh Allah akan manusia di satu tempat. Itu panggil mahsyar. Sebab apa panggil mauqif? Semua manusia pergi berhenti di satu tempat tu yang bernama pada mahsyar tu. Tengok. Berarti pergi ngapa? Biar tak ngapa dah. Fuhad tu ni pergi tulis. Esok orang nak tengok esok. Hak 2-4 orang saat ni. Tulis 3 kali mai bapa nak tengok esok. Ada asy-syafa'ah, yakni kita kata khulasah dah. Khulasah. Syafa'ah. Tulis dah. Syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala al-habib. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tulis dah. Ngaji syafaat Nabi. Mudah-mudahan kita disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farid tulis tak Farid? Dia duk cara dia budak-budak ni. Dah fal ula. Fal ula. Asy-syafa'atu ngapa wingat? Asy-syafa'atul kubra. Syafa'atul kubra ataupun namanya asy-syafa'atu al-uzma. Asy-syafa'atul uzma. Iaitu permohonan
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis. Kepada umatnya dan kepada seluruh sekalian makhluk. Sama ada daripada umat Nabi atau lain. Harus Nabi lah syafaat kepada semuanya. Kerana diizin oleh Allah Ta'ala. Kerana sebab dah berpanjangan mereka berdiri di pada mahsyar di padan mahsyar. Tulis dah. Esok kita baca, ingat tak ingat suruh kira. Biar ada waktu tak ingat no saya kepala sikit esok. Kita baca molek. Tamu syafaatul kubra. Esok dia tak ingat, esok nak terangin pula dah. Kita baca malam ni. Syafaat ahli syurga Syafaat tu dengar tak buat ni weh? Dengar kata rana? Dengar tak rana? Ayat ni permohonan ahli syurga masuk ke dalam syurga. Dalam syurganya Man zalladhi
Wasalisah syafa'atuhu li ahli tauhid alladhi dakhalu finnar. Yaitu Nabi Nabi kita dapat syafaat juga orang mukmin. Ada kelima. Farid tulis Farid. Saya uti, kita tulis tak uti? Uti dengar tak kecek ti? Kerah perut ti? Tak kerah perut ke? Dah. Mereka dalam memohon kepada Allah supaya malaikat bawa keluar ia daripada neraka. Ni. Syafaat yang keempat, syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapa we ingat we? Nabi kita Tuhan we pak syafaat dia. Ada syafaat yang kena. Syafa'atuhu li ahli jannah lirtifa'i darajatihim fil jannah. Yakni syafaat Nabi kepada ahli syurga yang sudah masuk syurga dah. Tetapi Nabi memohon kepada Tuhan supaya Tuhan angkat darjat ahli syurga dari syurga Jannatun Na'im masalan, pergi kepada darjat Jannatul Firdaus masalah Jannatul Firdaus. Dah. Yang keempat. Yang kelima syafaat Nabi. Ngapa we ingat? Malam Isra' nak dengar. Tak suruh kata tak ingat nak dengar. Ngapa we ingat? Biar tak ingat tu malah dah tu. 5 perkara ni. Lil kufar litakhfifihi min azabillah, iaitu
syafaat Nabi kepada orang kafir supaya Tuhan meringankan azabnya. Seperti Nabi syafaat kepada Abu Talib, bapa saudaranya. Minta Tuhan ringan azabnya. Kata ulama, azab paling ringan ialah Tuhan letak api neraka di tapak kaki. Di tapak kaki Abu Talib, maka bergelegak otaknya. Tak kalah. Lagi ngapa ni? We ingat, lepas tu, esok nak dengar. Tak kalah. Nak ingat pada syafaat Nabi kita akhirat esok tu, we permohonan pada Nabi tu, izin pada Allah, berpegang dengan ayat man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Makna kata mereka yang apa? Yang memberi syafaat lah ia di sisinya. Orang yang minta permohonan ia di sisinya, di sisi man. Yang minta permohonan dia saat itu di sisinya, di sisi Allah. Kemudian dia minta syafaat di sisinya, dia minta permohonan sisinya, illa biiznih, malaikat dengan izinnya. Mereka yang memberi syafaat di sisinya. Ataupun boleh permohonan sisi Allah, illa biiznih, malaikat dengan izinnya. Maka Nabi SAW klik ke akhirat esok, Allah Ta'ala wilima syafaat kepada Nabi. Yakni, wahiyya syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam khamsatu aksamin. Sallu ala al-habib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang pertama syafaat Nabi, as-syafa'atul kubra. Ni dalam kitab ni panggil as-syafa'atul kubra. Dalam hadis, dalam kitab lain yang panggil as-syafa'atul uzma. Syafaat yang paling agung. Dua nama. Orang panggil tafannum fil ibarah. Satu ibarah panggil as-syafa'atul kubra. Syafaat yang terbesar. Ataupun as-syafa'atul uzma. Syafaat Nabi, permohonan Nabi terhadap Allah yang paling besar sekali, paling agung. Mana? Iaitu permohonan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah. Nabi kita mohon pada Allah minta lepas daripada orang-orang duduk di padang mahsyar. Kepada umatnya dan kepada seluruh makhluknya dan sekalian makhluk sama ada daripada umat Nabi ataupun lainnya. Nabi Allah Ta'ala izin kepada Nabi boleh syafaat kepada umat. Boleh permohon pada umat duduk lekat di padang mahsyar, duduk di belakang tu. Dia mau duduk dapat nanti timah, ya duduk di belakang tu. Orang beribu-ribu berjuta. Tapi Nabi pergi kenal dia, Nabi ambil dia, mari dia tu timbang dulu. Tu orang panggil syafaat Nabi, debel Nabi. No, iaitu debel Nabi, kelebihan Nabi, Allah Ta'ala izin Nabi. No, umat duduk di belakang, orang juta-juta. Mana tahu kalau tunggu berjuta, berapa ratus tahun, tak tahu. Nak Nabi pergi tengok dia, kenal dia sebab dia wahai selawat di atas dunia. Nabi ambil dia hirat, mari tak di atas neraka. Aku nak timbang dia dulu. Sebab apa? Orang panggil Nabi syafaat pada umat ataupun lain pada umat, pada makhluk. Bermakna harus Nabi syafaat pada semua kerana diizin oleh Allah pada Nabi. Sebab berpanjangnya mereka berdiri di padang mahsyar. Diri pada mahsyar, ini satu azab Allah. Ini satu siksaan Allah. Sebab orang semenjak daripada umat tu ada. Siapa pada Nabi kita milion miliar. Nak bila tak boleh. Lepas tu duduk diri cacat. Teduh tak ada.
Bayar tak ada. Rumah tak ada, bina air tak ada, pokok kayu tak ada, duk diri pecacah. Pas diri pecacah, kadang-kadang kaki muntah, kepala mu, dek wah kaki mu, macam-macam. Bertindih-tindih, betih muntah, betih ku panas. Lagi pula letih, lagi pula tahu nak gimana, yak beriuk situ. Tu orang panggil satu azab yang amat besar. Tapi Nabi kita syafaat yang paling besar bagi dia, orang panggil asyafaatul uzma, boleh ke minta permohonan pada Allah. Nabi kandak siapa dia nak pergi timbal dulu, siapa dia duduk lekat daripada masyar, Nabi Allah Ta'ala beri peluang dia boleh permohonan. Tuhan beri lesen pada Nabi, boleh tolongkan umat, tolongkan orang lain di pada masyar. Adapun Nabi-Nabi lain Tuhan tak beri peluang. Nabi ada, apabila umat pergi cari dia temung, atau ada tolonglah aku ni, aku susah pada masa. Nafsi, mung, aku. Dirimu, diriku. Hari ni Allah Ta'ala lari, aku tak wis syafaat pada siapa. Ini Nabi yang lain pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu hawi keizinan kepada Nabi Muhammad. Boleh memohon, boleh minta daripada Allah, nak melepaskan siapa daripada azab, daripada masyar. Yang kedua, syafaatuhu sallallahu alaihi wasallam li ahlil jannah, yakni permohonan Nabi kepada ahli syurga. Ahli syurga dah demo ni tentu masuk syurga tapi duk lambat. Lakah sirat tu duk toko di pintu syurga. Lepas tu nak masuk di padai apa? Di titik sirat tu pintu luasnya 380 kilo ataupun 400 kilo. Pintu terbuka nak lakah di titik sirat. Lepas tu masuk lakah titik sirat sudah siap nak masuk syurga tu. Duk tindih-tindih pula tu. Ramai. Lepas tu nak masuk pia dulu duduk beriuk. Dia dapat pintu syurga tu lambat. Nabi boleh heret siapa-siapa Nabi nak masuk pergi dulu. Dah. Syafaat bagi ahli syurga untuk masuk dan mudah masuk ke dalam syurganya sebab ramai sangat manusia yang hendak masuk ke syurga. Sama. Tunis-tunis. Pintu 400 kilo terbuka tu deh. Sumat lagi. Kira. Pas kita tak pintu nak kecek. Sepaik ni pintu 400 kilo. 400 kilo daripada pintu terbuka, manusia duk tindih-tindih lagi. Lepas tu nak masuk syurga, duk tindih-tindih. Masuk dah syurga. Supaya kita beli bak, nak tengok masalah konsert. Dulu kita tengok konsert Karabah pun ni. Beli bak siap dah, hak ni 205, hak ni 300. Bak orang panggil bak VIP, duk tak peso. Berapa 500. Tu pun duk bertokok-tokok, kita masuk. Kira dulu sini dah. Masuk di pintu tu, lama lagi. Tapi ahli syurga, cerak dah masuk syurga. Tapi lama kena ramah. Tapi Nabi tu boleh syafaat juga. Tolong mereka, bantu mereka. Mohon nak masuk orang ni dulu. Yang ketiga, syafaatuhu li ahli tauhid alladzina dakhalu finnar. Yang ketiga, Nabi boleh syafaat bagi orang mukmin, orang yang ada kalimah tauhid, ada la ilaha illallah, tapi allazi dakhalu finnar, yang masuk ahli tauhid ni dalam neraka. Demo ni beriman dengan Allah, kata la ilaha illallah tapi tinggal mayat. Kata la ilaha illallah tapi tak ngaji. Kata la ilaha illallah minum arak. Kata la ilaha illallah tapi makan arak dan berzina. Orang ni masuk neraka. Nabi boleh syafaat juga bagi ahli tauhid hak ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sudah masuk mereka dalam neraka Allah Taala, maka Nabi memohon kepada Allah supaya malaikat buat keluar dia. Boleh. Tuhan will peluang. Tuhan will izin kepada Nabi nak pergi jemput ahli tauhid siapa dia nak buat tubik pada neraka. Yang keempat, syafaatuhu, syafaat Nabi li ahlil jannah. Syafaat ahli dalam syurga dah. Ni duk syurga Jannatul Firdaus, ni Jannatul Naim, ni Jannatul Khuldi, ni Jannatul Darussalam, ni Jannatul Adnin. Dalam syurga dah. Tapi Nabi boleh permohonan pada Allah lirtifa'i darajatihim fil jannah, supaya nak mengangkat akak-akak gawa darjat-darjat mereka dan peringkat mereka hak dalam syurga nak tinggi lagi. Nabi boleh minta pada Allah Ta'ala Tuhan wi peluang supaya Nabi gawa, yakni syafaat kepada ahli syurga hak yang sudah masuk syurga dah, tetapi Nabi memohon pada Tuhan supaya Tuhan angkat darjat ahli syurga daripada syurga Jannatin Naim pergi kepada syurga Jannatil Firdaus. Nabi boleh minta, Nabi boleh memohon, Nabi boleh panggil
tika ni boleh memohon pada Allah. Panggil memohon Nabi tika ni nak mengangkat darjat ahli syurga pergi pada syurga yang tinggi lagi. Ni nama syafaat Nabi juga. Ni nama asy-syafa'ah, nama syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam dah. Syafaat supaya nak mengangkat syurga, darjat ahli syurga wika tinggi lagi. Dan yang kelima, syafaat Nabi gawa syafaat Nabi lil kufar bagi orang-orang kafir. Litakfifihi ataupun litakfifihim kerana nak memperingankan orang kafir min azabillah, nak wiringi daripada azab Tuhan. Mana? Seperti Nabi syafaat kepada Abu Talib, pak saudaranya, hak sudah masuk neraka tapi minta ringi sikit azab dia. Sebab tu kata ulama, azab bagi Abu Talib azab yang paling ringi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala suruh malaikat ambil api neraka, tak ditapak kaki. Lepas tu panah api neraka, gelegak, geluk, naik atas kepala. Ni syafaat Nabi. Tapi nak kata, dalam 5 syafaat ni, mana syafaat paling besar sekali? Asy-syafa'atul uzma, asy-syafa'atul kubra, yakni minta permohonan Allah Ta'ala. Nabi minta mohon kepada Allah tentang umat-umat dan makhluk-makhluk yang duk terlekat dan susah di pada masyar kerana berpanjangnya berdiri mereka di pada masyar. Maka dalam 5 syafaat Nabi ni, nama syafaat yang paling besar sekali, syafaat di pada masyar. Nama asy-syafa'atul kubra ataupun asy-syafa'atul uzma. Dalam 5 syafaat ni, hang apa ingat? Tak rugi bagi kita. Syafaat pertama, hak paling besar sekali, syafaat Nabi kepada orang-orang terlekat di pada masyar. Syafaat yang kedua, syafaat Nabi kepada ahli syurga untuk mudah masuk syurga. Syafaat yang ketiga, syafaat orang ahli tauhid yang masuk neraka, Nabi nak keluar pada neraka. Syafaat yang keempat, iaitu syafaat ahli syurga duduk dalam syurga dah, nak tinggi pekat mereka di dalam syurga. Syafaat yang kelima, syafaat orang kafir nak ringi azab mereka. Sekarang tu tak kalah. Baca ni sikit dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu tu dia kata warawaina fi sahihil Bukhari, hari tu dia kata datang dah gagi pula bergapa. Nah, hak Nabi kata tu daripada hadis tu, warawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim an Anas radhiyallahu anhu. Kali lagi. Atasa rajulani indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersing oleh 2 orang laki-laki di sisi Nabi, fashammata ahadahuma, maka Nabi mengucap tashmid. Apa mengucap tashmid? Nabi kata yarhamukallah pada salah satu daripada laki-laki. Patu walam yushammitil akhar, dan Nabi tak mengucapkan masalah tashmid. Nabi tak kata yarhamukallah. Kenapa weh? Faqala alladhi lam yushammithu, maka berkata orang yang tidak mengucap tashmid Nabi akan dia, antasa rajulan antasa fulanun, telah bersing oleh seorang laki-laki, fashammatahu, maka mengucap tashmid Nabi akan dia akan fulan, wa atastu falam tushammitni, maka aku pun bersing juga tapi Nabi tak ada mengucap apa tashmid, tak ada mengucap yarhamukallah taku. Kata laki-laki, aku 2 orang di sisi Nabi, lepas tu bersing aku 2-2. Tiba-tiba seorang lagi Nabi kata yarhamukallah, tapi aku bersing juga tapi Nabi tak kata yarhamukallah. Pak Nabi jawab mana? Faqal, maka jawablah ia, maka sebeda ya Nabi, haza, bermula ini orang hak aku mengucap tasmid kata yarhamukallah ni, hamidallah ta'ala, ia kata hamidallah ta'ala, apabila ia bersing, ia kata asyau, ia kata alhamdulillah. Nabi pun jawablah yarhamukallah. Seorang lagi ia kata apabila ia bersing asyau, ia tak ada kata alhamdulillah. Sebab tu Nabi kata wa innaka lam tahmadillahi ta'ala, engkau tak ada kata alhamdulillah. Sebab tu kau tak tasmid di atas engkau, tak kata yarhamukallah. Habis. Wa rawaina, dan telah meriwayat oleh kami, yakni musannif fi sahihi Muslim, di dalam kitab sahih Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari, daripada Abi Musa al-Ash'ari, satu orang masyhur juga daripada kalangan sahabat Nabi ni. Abi Musa saat ni tu dia kata rano weh. Abi Musa ni. Abi Musa kata rano. Tengok.
radhiyallahu anhu qal, berkata ia Abu Musa. Abu Musa kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dengar, yakni pernah dengar oleh aku. Boleh bahasa Melaka tu, telah dengar ataupun pernah dengar oleh aku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam derake. Yaqul, sebeda ia Rasulullah, idza atasa ahadukum, apabila bersin oleh seorang kamu, apabila seorang kamu tu bersin, dah, fahamidallaha ta'ala, jawab bagi Izzah, maka nescaya memuji ia, memuji ia, mentahmid ia akan Allah Ta'ala. Fasyammituhu, maka mengucap tashmi'lah oleh kamu akan dia, akan al-atisa ataupun ahadukum alladhi atasa. Jadi Nabi kata, hadis daripada Abi Musa Asy'ari, apabila seorang daripada kamu dia bersin, maka ia kata alhamdulillah, maka hendak mengucap tashmidlah oleh kamu. Apa mengucap tashmid oleh kamu? Dengan bahasa kamu kata yarhamukallah. Itu Nabi kata dalam hadis bagi Abu Musa Al-Asy'ari. Fa illam yahmadillahi, maka jika tidak memuji ia, tidak tahmid ia al-atis ataupun ahadukum, seorang kamu yang bersin ni, fala tushammituhu, maka jangan ucap tashmidlah oleh kamu akan dia, akan ahadakum. Maka seorang ni bersin, aciu, dia tak ada kata alhamdulillah, maka mu tak usah kata tushammid, mu tak usah tashmid dia lah, tak usah kata yarhamukallah, sebab dia bersin dia tak ada kata alhamdulillah, maka mu tak usah jawab yarhamukallah lah. Gitu. Wa rawaina fi sahihaihima anil Bara'i ibni Azib radhiyallahu anhu qala, dan telah meriwayatlah oleh kami di dalam dua sahih, yakni sahih Bukhari dan Muslim. Tapi dua sahih ni dia sebutkan di dalam sahih Bukhari dan Muslim, tapi hadis ni diriwayat anil Bara'i, daripada Bara' ibni Azib radhiyallahu anhu. Qal, berkatalah ia Bara'. Bara' kata kan? Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mentitah dan menyuruh akan kami. Tika ni jadi maf'ul sebab baca amarona. Kalau baca amarna, tu jadi fa'il, tapi amarona, tika ni jadi maf'ul ni. Amarona, telah mentitah dan menyuruh akan kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruhnya bisab'in, dengan 7 perkara. Rasulullah suruh dengan 7 perkara. Wa nahana, dan larang ia Rasulullah akan kami. Rasulullah suruh 7 perkara, dan Rasulullah tu larang bisab'in, dengan 7 perkara. Tengok weh, jangan duduk nera. Apa luar nera Tengok molek. Mana ramai. Nabi saat ni suruhkan kita 7 perkara, dan Nabi darikan kita 7 perkara, katanya Al-Bara'. Nahana amarana bisab'in wa nahana bisab'in. Nabi suruh 7 perkara, Nabi arah 7 perkara, Nabi citah 7 perkara, dan Nabi larang pun 7 perkara. Mana? Amarana, telah menyuruhlah ia Nabi akan kami dengan 7 perkara. Bi'iyadatil marid. Yang pertama, Nabi suruh kita pergi menziarahi, pergi mengunjungi akan orang sakit. Apabila kita tahu katalah kampung kita ada orang sakit, maka kita buat sakat sekilo, ataupun buat roti sebatang, ataupun buat susu sepak, ataupun buat angun boleh sekilo, kita pergi ziarahkan orang sakit. Ni Nabi suruhkan kami. Pertama, bi'iyadatil marid, dengan mengunjungi dan menziarahi akan orang sakit. Wattiba'il janazati, dan Nabi suruhkan kita mengikuti akan mayat.
Apabila mayat mati dia mengusung kan. Maka sunat kita turut lek belakang. Papa kita turut lek belakang. Oh mayat ni orang molek ni. Min ahlil khair, min ahlil khair, min ahlil jannah. Fak turut belakang. Sunat kita memperikuti dan menurutikan mayat pas bila-bila kita tu min ahlil jannah huwa min ahlil khair. Nabi kata apabila mayat tu lalu orang pakat tahu min ahlil jannah min ahlil khair, Nabi kata mayat tu wajabat lahul jannah. Wajib bagi mayat tu syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sunat mengikuti dan turutkan mayat. Ketika dia mau akad jenazah, bila cara dua tu wattiba'il janazah ataupun ittiba'il jinazah. Dua bahasa. Dalam kitab fiqh boleh baca dua. Baca janazah pun boleh. Baca jinazah pun boleh. Makna tak serupa tu. Kalau baca al-janazah, yakni mayat duk tah pengusung. Tak molek. Kalau baca dengan fathah jim, wattiba'il janazah, kita mengikut akan mayat yang digawa. Yang mati itu kita turut. Ketika dia mau akad pengusung kat ni. Mana kita baca al-janazah dengan fathah jim, yakni mayat yang ada di atas pengusung. Kalau kita baca wattiba'il jinazah. Jinazah baca dengan kasrah jim. Yuti. Buat kerja dah tu. Lagi. Wattiba'il jinazah dan pula mengikut akan gawa pengusung yang ada di atasnya mayat. Kalau kita baca al-jinazah, yakni pengusung yang ada di atasnya mayat. Tak serupa tak? Kalau baca janazah dengan fathah jim, yakni mayat ada atas pengusung. Kalau kita pergi baca jinazah, yakni pengusung yang ada di atasnya mayat. Tu serupa tu. Saya panggil makna lain. Wa tashmitil atisi, dan kita mengucap tashmit. Apa tashmit tulis? Yakni kata yarhamukallah bagi orang yang bersin. Orang bersin, ciao, dia kata alhamdulillah. Kita pun jawab yarhamukallah. Tiga. Wa ijabatid da'i, dan pula kita menerima pada orang. Orang pada kita makan bekwah weh. Pada kita pergi makan khuduri. Khuduri anak masuk jawi ke masalah. Khuduri walimatul arsi. Maka kita kena terima. Terimakan dakwah. Terimakan masalah pada orang. Tapi syarat tempat ada mau pada kita gitu tak ada maksiat. Maka sunat dan sunat kita saat ni tu terimakan pada orang. Waraddis salam, yang kelima. Kita kena jawab salam. Apabila orang salam assalamualaikum, maka sunat hak Nabi suruh kita jawab salam. Wajib jawab salam. Wa nasril mazlumi, dan yang keane kita tolong dan bantu orang kena zalim. Orang tu yang kena zalim, maka wajib kita bantukan akan dia Nabi suruh. Wa ibraril qasami, dan ibrar. Makna taqasam. Makna kita kena membaik akan giliran. Makna kalau orang bini dua, bini tiga, makna Nabi kata sunat dan wajib dia tu kena sempurna giliran. Ibrar, apa? Memperbaik akan giliran. Sebab tu oleh kira kita bini duk panha, yakni giliran tak sama. Hak muda 3-4 hari, hak tua sehari. Kadang hak muda ni hari, hak tua sehari. Ni kelak akhirat esok sengit belah. Dia mau tengok, ya tuan, nampak sengit bahu belah. Kenapa? Kerana duk tanya bini dua, bini tiga, gilir tak sama. Sebab tu Nabi kata wajibmu kena membaikkan akan giliran itu. Satu, apa Nabi suruh? Yakni apa? Yakni ziarahkan orang sakit. Yang kedua, kita tumbuk mayat ketika dia mau akad mayat. Yang tiga, kita mengucap yarhamukallah. Yang keempat, kita terima pada hai. Yang kelima, jawab salah. Yang keenam, tolong orang kena zalim. Yang ketujuh, kalau bini dua, bini tiga, wakwi betul. Wakwi sama. Dah, manafkah pun sama, gila sama. Awak. Kalau dia kata, wallahu alam. Yuti! Tengok ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafilu kathir. Ya Allahumma wa zayin wa akbil wa zayin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi
وعمل لله ربنا آتنا في الدنيا وصلى الله على سيدنا والحمد لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الحمد Puak luar tengok kereta mari ke kereta. Kereta WB tu. Oi lah. Guna orang. Minta puak ni pergi akid tapi tu